Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersama dalam siri yang ketiga pembacaan kitab Safinatun Najah. Mudah-mudahan semua sahabat-sahabat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita sambung kepada perkara-perkara yang diharamkan ke atas orang yang berjunub. Jadi orang yang berjunub maksudnya orang yang belum mandi wajib. Dia dalam keadaan berjunub dan belum mandi wajib. Berjunub berlaku dengan dua keadaan. Keadaan yang pertama iaitu keluar mani walaupun tidak melalui persetubuhan. Keadaan yang kedua iaitu keluar mani walaupun tidak melakukan, keadaan yang kedua iaitu bersetubuh walaupun tidak keluar mani. Di keadaan pertama iaitu keluar mani walaupun tidak melakukan persetubuhan. Keadaan yang kedua iaitu melakukan persetubuhan walaupun tidak keluar mani. Jadi bila berlaku dua keadaan ini dipanggil dia berjunub. Jadi sebelum dia mandi wajib, maka haram ke atasnya melakukan 6 perkara. Perkara yang pertama iaitu solat. Sebagaimana yang tak ada wuduk juga, termasuklah dalam kategori solat, iaitu sujud tilawah dan juga sujud syukur. Yang kedua, tawaf. Yang ketiga, menyentuh mushaf. Yang keempat, menanggungnya. Ini 4 ni sama macam wuduk yang kita sebutkan pada siri yang kedua. Jadi 4 haram pada wuduk, haram juga dengan sebab berjunub. Ditambah lagi 2 yang lain iaitu diam di dalam masjid. Maksudnya duduk dalam masjid haram ke atas orang yang berjunub. Jadi orang yang berjunub tak boleh masuk dan duduk dalam masjid selagi mana dia tidak mandi wajib. Dan yang keenam, membaca Al-Quran dengan qasad, yakni dengan niat baca Quran. Adapun baca Quran dengan niat zikir ataupun baca Quran dengan niat untuk tahassun, yakni memagar diri, benting diri dan sebagainya, ini tidak haram. Sebagai contoh, kita nak naik kenderaan. Kita baca doa naik kenderaan, Subhanalladzi sakhkhar lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Jadi ini bacaan yang kita baca ketika kita naik kenderaan. Sedangkan ini adalah ayat daripada Al-Quran. Tapi kita baca tadi bukan dengan niat untuk membaca Quran. Kita niat untuk berzikir dan berdoa. Maka tidak haram. Tidak haram macam tu. Sama juga pagi-pagi kita membaca tahassun ataupun wirid-wirid untuk kubu, benteng diri. Sebagaimana kita baca Al-Ma'surat. Dalam Ma'surat tu tadi ada ayat kursi, ada 3 kul, ada zikir-zikir. Zikir-zikir tu tak apalah, ayat Quran. Jadi kita baca ayat kursi, amanah rasul, 3 kul semua ni tadi dengan niat untuk benteng diri. Ini pun tidak mengapa. Sebab apa? Sebab dia bukan niat untuk membaca Quran. Yang tak bolehnya ialah membaca Quran dengan niat membaca Quran. Sebab tu dia kata di situ, wa qira'atul Qur'ani biqasdil Qur'an. Membaca Quran dengan niat membaca Quran. Adapun membaca Quran dengan niat wirid, dengan niat zikir, dengan niat doa dan sebagainya, itu tidak mengapa. Contoh kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu doa tapi daripada Al-Quran. Tapi niat kita bacanya niat untuk berdoa. Itu tidak masalah. Okey, insya-Allah. Kemudian dia kata lagi, haram dengan sebab haid itu 10 perkara. Yang pertama, ini haid pula. Tadi junub. Junub tadi dah selesai, 6 perkara haram. Kemudian orang yang datang darah haid, iaitu sama juga haid ni termasuklah dalam kategori haid, iaitu nifas. Orang yang haid dan nifas
haram melakukan 10 perkara selagi mana dia tidak mandi. Sebelum mana dia mandi wajib. Jadi yang pertama, solat tawaf, menyentuh Quran, menanggung Quran, diam dalam masjid, membaca Al-Quran dengan qasad membaca Al-Quran. 1 sampai 6 ni sama seperti orang yang berjunub tadi. 1 sampai 6 sama seperti orang yang berjunub tadi. Kemudian tambahnya iaitu yang ketujuh, puasa. Orang yang haid haram berpuasa dengan niat puasa. Adapun dia tak makan tanpa niat puasa, itu tak haram. Contoh, mak-mak kita dulu kan dia tak makan siang. Dia malu kat anak-anak. Tapi dia tak niat puasa. Dia datang darah haid, dia tak makan. Maghrib dia buka puasa sama dengan anak-anak. Sebab orang tua tu dulu mungkin dia malunya lebih berbanding dengan orang-orang zaman ni. Zaman ni elok dia makan depan anak dia. Anak dia tanya, mak tak puasa? Oh tak. Kenapa tak puasa? Tak boleh puasa, kata dia kan. Jadi dia begitu je kan. Mungkin tak sama orang dulu dengan orang sekarang. Tapi bukannya dia tak makan tadi dengan niat puasa. Dia tak niat puasa pun. Ya, ini tidak haram. Kerana ada orang yang silap faham. Dia kata tak boleh tak makan, kena makan. Datang darah haid kena makan. Bukan kena makan, tak wajib pun makan. Tak boleh puasa dengan niat puasa. Mana dia berniat puasa. Kemudian yang seterusnya, haram lagi yang ke-8, haram menceraikan isteri. At-talaq. Haram ceraikan isteri dalam waktu dia haid. Kenapa? Kerana menzalimi isteri tadi. Kerana isteri yang diceraikan dalam waktu haid, dia akan menanggung iddah yang panjang. Sebab formula dia, seorang perempuan kalau diceraikan dalam waktu haid, maka dia tamat iddah apabila masuk haid yang keempat. Tapi kalau diceraikan dalam waktu suci, maka dia akan tamat iddahnya apabila masuk kepada haid yang ketiga. Datang je haid yang ketiga, maka sucilah. Tamatlah iddah dia. Jadi menzalimi seorang perempuan. Jadi panjang tempoh iddahnya tadi, lambat dia boleh berkahwin dengan yang lain. Mungkin dia perlu berkahwin dengan suami yang lain untuk tanggung nafkah dia, untuk sara kehidupan dia dan sebagainya. Jadi sebab itu haram suami menceraikan isterinya dalam waktu dia haid. Dalam waktu dia haid. Yang ke-9, berjalan dalam masjid jika ia bimbang mengotori masjid. Jalan dalam masjid jika dia bimbang menitik darahnya dan kotor. Adapun duduk dalam masjid itu memang dah tentu haram. Di sini berlaku kesilapan orang memahami ayat. Dia kata yang haramnya ialah berjalan dan menitik. Kalau duduk tak apa. Kalau berjalan pun dah haram, duduk lagilah haram. Duduk tu tak kisahlah menitik ke tak menitik, itu haram. Menitik tak menitik itu haram. Yang halal kalau tak menitik darah, kalau menitik baru haram, itu lalu. Maksudnya kita masuk ke pintu sana, keluar ke pintu sana. Itu dia panggil lalu gitu. Itu haram sekiranya menitik. Sekiranya menitik. Kalau tak menitik tak apa, boleh. Sebagaimana yang berlaku di zaman Nabi, kadang-kadang masjid ini kan terbuka begitu je, tak ada dinding masjid zaman Nabi. Jadi ada setengah perempuan, di rumah dia tepi masjid ni, dia nak pergi rumah sebelah sana, dia lalu je ke dalam masjid itu. Jadi tidak haram jika sekiranya tidak menitik. Kalau dibimbangi menitik, tetap haram juga. Adapun duduk itu tanpa tafsil, haram semua. Duduk tak boleh. Okey, wanita yang haid tidak boleh duduk dalam masjid. Yang ke-10, bercumbuan, yakni bersedap-sedapan dengan sesuatu antara pusat dan lutut. Jadi seorang isteri yang datang dalam keadaan haid, seorang isteri yang haid, suaminya tak boleh menggaulinya, menyentuhnya di antara pusat dengan lutut, tanpa berlapik. Jadi tak boleh sentuh pohonnya dan sebagainya. Itu kawasan batasan antara pusat dengan lutut. Tak boleh disentuh tanpa berlapik. Itulah pendapat mazhab Imam Asy-Syafi'i. Walaupun ada juga yang mengatakan yang tak bolehnya hanya bersetubuh saja. Okey.
Tapi pendapat mazhab Syafi'i tak boleh. Di antara pusat dengan lutut itu kawasan larangan. Tak boleh disentuh tanpa berlapik ketika mana dalam keadaan haid. Dan juga nifas lah. Baik, selesai. Kita akan masuk pada fasal yang ke-12. Fasal yang ke-12, asbabut tayammum. Ini sebab-sebab tayamum. Islam membenarkan kita untuk bertayamum ganti daripada mandi wajib dan juga wudu. Ganti mandi wajib dan juga wudu. Ganti dua ni saja. Adapun untuk membersihkan najis, tak boleh ganti dengan tayamum. Sebagai misal, seorang ni dia berjunub. Kemudian air tak ada. Maka dia boleh gantikan mandi wajib dia tadi dengan tayamum. Tayamumnya sapu debu, tanah, ke muka dan ke tangan. Bukannya berguling dalam debu tu, tak ada. Kalau seorang tu tadi tidak ada, dia berhadas kecil, kentut katakanlah, keluar angin, kemudian tak ada air untuk ambil wudu, maka dia boleh ganti dengan tayamum. Tayamumnya sapu muka dan tangan saja. Jadi untuk dua-dua, ganti daripada wudu, ganti daripada benda mandi wajib, sama saja, iaitu sapu debu ke muka dan juga ke tangan. Tidak ada istilah berguling dalam debu. Okey? Jadi untuk boleh kita tayamum ada 3 sebab. Sebab yang pertama, ketiadaan air. Air tak ada. Tak ada air langsung. Cari-cari tak ada air. Tak ada air itu ada perincian dalam kitab fiqh yang besar. Adakah tak ada air itu dalam had mana? Cuma kita mudahnya tak ada air. Itu. Airnya tak ada. Tak ada air itu tadi sama ada tidak ada air betul, ataupun air ada tapi air kita tak boleh nak guna. Contoh, air itu ada tapi tak boleh nak pergi ambil. Ada kat tengah jalan tu rimau. Untuk tunggu kita. Kalau kita pergi, kena terkam makan kita. Itu termasuk dalam kategori tak ada air. Ataupun ada penyamun di jalanan. Ataupun ada perompak di jalanan. Itu pun termasuk dalam kategori tidak ada air. Yang kedua, dengan sebab sakit. Sakit boleh tayamum. Sakit yang membolehkan tayamum, iaitu pertama, kalau kita guna air akan menyebabkan mati. Ataupun guna air akan menyebabkan hilang fungsi anggota badan. Kan? Contohnya jadi lumpuh. Ataupun kalau kita guna air menyebabkan akan jadi lambat sembuh. Ataupun kalau kita guna air menyebabkan akan tinggal parut di kawasan yang zahir. Seperti muka dan tangan. Itu kawasan yang zahir. Maka pada waktu itu dengan sebab sakit yang macam ni boleh bertayamum. Okey, boleh bertayamum. Doktor kata awak tak boleh ambil wuduk ni cik. Kalau cik ambil wuduk kena air, lambat sembuh. Boleh tayamum. Tak boleh ambil wuduk ni cik. Kalau cik ambil wuduk, akan menyebabkan boleh jadi lumpuh anggota tangan ni. Boleh tayamum. Tak boleh ambil wuduk ni cik. Kalau cik ambil wuduk, dia akan tinggal parut ni kat muka cik ni. Parut ni panjang. Boleh ambil wuduk. Sebab apa? Sebab itu kan maruah kita. Kadang-kadang parut ni mencacatkan juga, jadi malu kita dan sebagainya. Tapi syaratnya di bahagian anggota zahir. Muka, tangan. Tapi kalau parut di perut, itu tak ada masalah. Boleh. Doktor kata kalau cik mandi wajib ni, akan tinggal kesan parut ni di perut ni. Perut ni biasa kan tempat orang tutup. Itu tak ada masalah. Boleh. Kena mandi wajib. Dan yang ketiga, berhajat kepada air bagi meminumkan suatu yang hidup yang haram dibunuhnya. Air ada, tetapi air itu nak digunakan untuk minuman. Minuman kita sendiri. Minuman binatang-binatang yang dihormati yang haram kita bunuh. Contohnya lembu, kebau, ternakan kita dan sebagainya. Dan yang tiada dihormati itu 6. Benda hidup yang tidak dihormati itu maksudnya yang darahnya tu tidak dihormati. Itu ada 6 jenis kehidupan. Pertama, orang yang meninggalkan solat. Jadi orang ini sabit di sisi hukum qadhi bahawasanya dia meninggalkan solat. Maka tidak diberikan air untuk dia. Bukan kita ada air cukup-cukup untuk binatang kehidupan, benda hidup. Tapi benda hidup tadi, orang yang tak semayang.
adakah kita nak bagi air itu untuk dia atau untuk gunakan kita untuk berwuduk? Kita gunakan untuk berwuduk. Dia mati pun tak ada masalah. Sebab darahnya tidak dihormati. Itu orang yang tak semayang. Dengan syarat dah sabit di hadapan qadhi lah. Bukan kata yang orang tak semayang yang tepi-tepi jalan ni. Tak. Yang kedua, orang yang berzina yang pernah berkahwin. Zina muhsan. Kerana hukuman hududnya ialah rejam sampai mati. Itu pun telah sabit di hadapan qadhi. Maka darahnya tidak dihormati lagi. Kerana nyawanya sudah diambang maut. Yang ketiga, orang yang murtad. Orang murtad pun sama. Bila sabit di hadapan qadhi dia murtad, maka dia dihukum bunuh. Maka darahnya tidak dihormati lagi, diambang maut. Yang keempat, kafir harbi. Kafir harbi pun sama. Darahnya tidak dihormati kerana dia diperangi. Yang kelima, anjing gila. Anjing gila ni kerana kita dituntut untuk bunuh. Al-kalbul aqur. Anjing yang menggigit. Dia gigit orang. Dan yang keenam, babi. Babi ini binatang yang tidak ada larangan kalau kita bunuh dia. Sebab itu bila Nabi Isa AS turun di akhir zaman nanti, antara tugasnya adalah membunuh babi. Baik, itu jenis binatang yang tidak harus kita korbankan air untuk dia. Kemudian fasal yang ke-13, syarat tayamum. Syarat tayamum ada 10. Yang pertama, hendaklah ia bertayamum dengan debu tanah. Yang kedua, hendaklah debu tanah itu suci. Debu tanah dan juga debu tanah itu suci. Maksudnya bukan debu tanah yang bercampur dengan najis. Campur dengan tai kucing atau sebagainya, tak boleh lah. Debu tanah yang suci. Debu daripada tanah. Bukan debu daripada dinding. Dinding tu ada cat. Itu bukan debu tanah. Dalam mazhab Syafi'i tak boleh, hanya debu tanah saja. Ada orang tepuk dinding. Ada orang tepuk kursi. Kan? Betul, ada mazhab yang kata boleh, itu mazhab Hanafi. Apa saja yang ada atas muka bumi boleh dibuat tayamum. Tapi mazhab Syafi'i tak boleh. Kemudian janganlah hendaknya debu tanah itu musta'mal. Bukan debu tanah yang dah digunakan. Kalau debu tanah yang dah digunakan tak boleh. Yang keempat, janganlah hendaknya debu tanah itu bercampur dengan debu tepung dan seumpamanya. Jangan bercampur dengan tepung. Sebab bila kita tayamum, maknanya ada sebahagian muka kita, kalau kita sapu muka, ada sebahagian muka kita tak kena debu tanah. Itu kena tepung. Mana tak rata lah. Menyebabkan tak rata. Sebab itu tak boleh guna debu tanah yang bercampur dengan debu yang lain, tepung atau belerang atau sebagainya. Menyebabkan sebahagian daripada anggota tayamum itu tidak rata. Yang kelima, hendaklah ia menyahajakan tayamum. Dia qasatkan tayamum. Sengaja nak tayamum. Yang keenam, hendaklah ia menyapu mukanya dan dua tangannya dengan 2 kali pukulan. 2 kali pukul. Dia tepuk sekali, faham? Sapu muka. Kan? Nipiskan dulu, sapu muka. Dia tepuk sekali lagi, faham? Dan sapu tangan. 2 kali tepuk. Dia tak boleh sekali je. Tak boleh tepuk sekali untuk muka dan sambung tangan sekali. Tak boleh. 2 kali tepukan. Yang ketujuh, hendaklah ia menyucikan najis terlebih dahulu. Kalau ada najis di badan dia, sucikan dulu. Contohnya dia ni tayamum untuk kes sakit. Kan? Tapi di badan dia ada najis. Boleh guna air tempat ni. Kan? Jadi dia kena bersihkan dulu najis di badan dia dulu. Barulah dia boleh tayamum. Yang ke-8, hendaklah berijtihad pada kiblat sebelum tayamum. Jadi sebelum tayamum tu kena cari kiblat dulu. Sebab tayamum ni taharah dhaifah. Dia sama macam orang yang istihadah tadi. Itu bersuci yang lemah. Jadi dia tak kuat macam wuduk. Jadi kena cari kiblat dulu. Itu mengikut pendapat ulama lah, walaupun ada khilaf di situ. Yang ke-9, hendaklah tayamum itu selepas masuk waktu. Tayamum untuk semayang zuhur, tunggu masuk zuhur dulu baru boleh tayamum. Kalau tayamum untuk semayang jenazah, dah mandi jenazah tadi, baru boleh tayamum. Sama seperti kes yang kita bincangkan pada siri yang pertama dulu, iaitu orang yang darurah. Orang yang darurah. Macam mana?
orang yang istihadah, yang keluar hadas sentiasa, macam mana dia nak berwuduk, kena tunggu masuk waktu dulu. Jadi masuk waktunya untuk sembahyang jenazah. Bila masuk waktu sembahyang jenazah? Bila mayat tu dah dimandikan. Itu. Kalau untuk sembahyang fardu, masuk waktu biasalah. Untuk sembahyang duha, bila masuk waktu duha, barulah boleh tayamum untuk sembahyang duha. Dan yang ke-8, yang ke-9, 9 dah sebut dah. Yang ke-10, hendaklah ia bertayamum bagi setiap fardu. Satu tayamum boleh buat satu fardu dan beberapa sembahyang sunat. Satu fardu boleh, satu tayamum, satu fardu dan beberapa sembahyang sunat. Tapi dia mengikut niat dia lah. Kalau dia bertayamum untuk sembahyang fardu, dia boleh buat sembahyang fardu dan beberapa sunat. Kalau dia bertayamum untuk sembahyang sunat, contoh dia tayamum untuk sembahyang duha, dia hanya boleh buat sembahyang sunat saja, tapi dia tak boleh buat sembahyang fardu dengan tayamum tadi. InsyaAllah kita akan sebut di belakang nanti. Oh, tak ada. Tak ada. Okey, tak apalah. Sebab tak ada, saya sebut sebentar lalu. Kalau kita tayamum dengan niat untuk sembahyang fardu, saja aku bertayamum untuk mengharuskan fardu solat, kan Allah Ta'ala, maka dengan niat tadi dia boleh sembahyang satu fardu dan juga dia boleh sembahyang beberapa sunat. Sunat duha ke, sunat apa ke. Kan? Boleh. Tetapi kalau dia bertayamum untuk sembahyang sunat, saja aku bertayamum untuk sembahyang, untuk mengharuskan sunat duha, kan Allah Ta'ala. Okey? Maka dia pun tayamum. Haruslah dia sembahyang sunat duha. Dan sunat-sunat yang lain pun boleh. Sunat tasbih, sunat taubah. Tetapi dia tak boleh sembahyang fardu dengan tayamum tu tadi. Itu kena faham. Jadi senangnya kita niat untuk mengharuskan solat fardu semua, supaya boleh kita sembahyang dengan tayamum tu tadi, satu fardu dan beberapa sembahyang sunat. Kemudian fasal yang ke-14, furudut tayamum, fardu tayamum, yakni rukun tayamum. Rukun tayamum itu ada 5 perkara. Pertama, mindahkan debu tanah. Kena pindah debu tanah. Okey, sama ada pindah daripada lantai ataupun kita tahan macam tu kat angin kan. Betul, lekat debu, baru kita pindah. Jadi tak boleh kita hadap muka begitu saja. Itu tak boleh. Sebab tidak berlaku perpindahan. Contoh tempat tu berangin, ada debu, kita pun hadap muka, debu pun lekat ke muka, kita pun sapu. Itu tak boleh sebab tidak berlaku perpindahan. Jadi sama ada kita tepuk kat tanah, kita sapu kat muka, itu pindah juga. Sama ada kita pindahkan daripada angin, kita letak tangan gitu, angin pun betul, lekat debu kat tangan, kita pun sapu. Itu pun memindahkan juga. Rukun yang kedua, niat. Niat sajaku bertayamum mengharuskan, kena ada mengharuskan solat, mengharuskan fardu solat. Sajaku bertayamum untuk mengharuskan fardu solat. Sebab tayamum tadi untuk membolehkan ataupun mengharuskan solat saja, dia bukan mengangkat hadas. Yang ketiga, sapu muka. Yang keempat, sapu 2 tangan hingga 2 siku. Mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, sapu sampai ke siku. Ada juga qaul, pendapat dalam mazhab Syafi'i, sapu hanya ke pergelangan tangannya. Tapi pendapat ini pendapat lemah. Jadi kalau tuan-tuan tengok orang tayamum, dia sapu muka, kemudian dia tepuk sekali lagi, dia sapu pergelangan tangan je, tuan-tuan jangan marahlah. Itu pun mazhab Syafi'i juga. Tapi pendapat kedua, pendapat yang lemah. Tapi pendapat yang kuat, mu'tamadnya sapu sampai sini. Dan yang kelima, tertib antara 2 sapuan, iaitu tertib antara 2 sapuan, iaitu sapu muka dulu, kemudian sapu tangan. Saya tertinggal sikit pada niat tadi. Niat tadi, tuan-tuan semua, kalau wuduk, niatnya di muka. Tapi tayamum, niatnya masa memindahkan. Masa tepuk tu, dah niat. Kemudian jangan bagi hilang niat tu tadi, kita kekalkan dan sapu muka. Macam tu. Niat masa pindah.
Kalau kita tepuk, kita dah niat. Kemudian kita angkat, hilang niat. Maka masa sapu muka, kena niat semula. Okey. Niat tadi masa tepuk. Berbeza dengan wuduk. Wuduk niat masa muka. Itu fasal yang ke-15. Iaitu pembatal wuduk. Perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Yang pertama, apa-apa sahaja yang telah membatalkan wuduk. Apa-apa sahaja yang membatalkan wuduk, batalah tayamum. Perkara yang membatalkan tayamum ada 3. Yang pertama, apa-apa yang membatalkan wuduk. Apa sahaja yang membatalkan wuduk yang kita telah bincangkan pada siri yang sebelum ini, iaitu ada 4 perkara. Batallah tayamum. Yang kedua, murtad wal iyazabillah, batal tayamum. Adapun wuduk tak batal dengan murtad. Misalnya, seorang tu ambil wuduk pukul 10 pagi. Pukul 11, dia murtad. Wal iyazabillah. Kan? Tak batal wuduknya tadi. Kemudian pukul 12, dia masuk balik ke Islam. Dia bertaubat dan masuk balik, mengucap balik dan masuk Islam balik. Wuduknya tadi tidak batal. Sekiranya tidak berlaku perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Jadi dengan murtad tadi tidak batal wuduk. Adapun tayamum, dia batal wuduk dengan murtad tadi. Wal iyazabillah. Yang ketiga, bila ia menyangka ada air. Sekiranya ia bertayamum kerana tidak ada air. Jadi, bila dia sangka ada air, batallah wuduk. Tengah-tengah dia semayang. Sebelum dia semayang. Sebelum dia semayang, dia sangka ada air. Jadi, dia nampak Fata Morgana ke apa ke, kan? Nampak macam ada air ke jauh, kan? Ataupun bunyi ada air ke. Menyangka ada air, apatah lagi yakin ada air, terus batal. Tengah-tengah sebelum dia semayang, dia tengok air keluar. Batal lah tayamum tadi, dia kena berwuduk. Itu sekiranya dia bertayamum kerana ketiadaan air. Pasal yang ke-16, perkara-perkara yang suci daripada segala najis itu 3. Maksudnya macam ni, transformasi, kalau kita panggil transform. Daripada najis, dia transform, bertukar menjadi suci. Jadi ada 3 saja benda yang najis bertukar menjadi suci, ataupun dalam istilah fiqh dia panggil istihalah, perubahan. Daripada najis berubah jadi suci. Dia beza tuan-tuan semua, daripada mutanajis jadi suci. Mutanajis ni kain kena najis, kita basuh jadi suci. Tetapi yang kita nak bincang tadi, ain najis, fizikal najis tu tadi, dia boleh jadi suci. Dia boleh bertukar daripada najis jadi suci. Ada 3 benda. Yang pertama, arak apabila sudah jadi cuka dengan sendirinya. Jadi arak, misal kata kita ambil satu nira kelapa katakan. Apabila kita bawa turun tu, dia jadi nira. Nira tu suci dan boleh kita minum. Bila kita minum tak ada masalah, tak haram sebab dia nira. Kemudian dibiarkan beberapa lama, dia akan menjadi tuak ataupun arak lah istilahnya. Kan? Jadi dia jadi tuak masam. Pada waktu itu haram kita minum dan dia najis. Jadi waktu dia najis itu tadi haram diminum dan dia dikira sebagai hukum arak. Jadi pada waktu dia menjadi arak tadi, dia kira najis. Kemudian kita biarkan dia lagi dengan sendirinya tanpa diproses apa semua, dia akan menjadi cuka. Bila dia jadi cuka tadi, dia akan jadi suci balik. Inilah dipanggil proses perubahan daripada arak menjadi cuka. Jadi daripada najis menjadi suci. Itu satu. Arak bila jadi cuka, dia jadi suci. Yang kedua, kulit bangkai apabila disamak. Kita jumpa lembu mati tepi jalan tak disembelih. Lembu tadi tu bangkai. Satu ekor lembu tadi semuanya bangkai, semuanya najis. Termasuk tulang dia, termasuk dagingnya, termasuk kukunya, giginya, tanduknya dan sebagainya. Semua yang tak boleh digunakan dan dimanfaatkan kenapa? Kerana najis. Tapi ada satu benda boleh, iaitu kulit. Kulit tadi kita lapah, kita samak dia. Bukan samak macam basuh samak anjing tu tak.
kita buangkan lendir-lendir dia tadi, kita basuh dia guna alat-alat yang digunakan oleh orang yang menyamak, benda-benda yang tajam seperti tawas, kulit-kulit delima dan sebagainya. Adalah orang yang samak ni dia tahulah proses dia. Jadi kita gunakan benda tadi dan proses dan jadilah kulit itu bersih. Tanda dia bersih bila kita masukkan ke dalam air, dia tidak kembali jadi busuk balik. Itu tanda dia bersih tu. Maka daripada bangkai tadi, dia berubah menjadi suci. Jadi kulit yang boleh kita manfaatkan. Itulah dipanggil perubahan daripada najis kepada suci. Okey? 2. Dan yang ketiga, iaitu apa yang terjadi binatang seperti ulat yang terjadi daripada cuka atau najis yang lain. Kadang-kadang dalam cuka tadi, bila kita proses tadi, dia keluar jadi ulat. Ulat tu tadi dia dikira sebagai suci. Dikira sebagai suci. Okey? Ataupun yang setengah ulama kata yang jadi daripada bangkai lembu tadi, kan, mati, kemudian ulat. Ulat tadi duduk di badan kita. Ulat tadi tu najis ke suci? Suci. Tapi bukan bermakna suci boleh makan, tak. Dia tidak perlu dibasuh. Dia binatangnya suci. Walaupun dia terjadi daripada bangkai binatang. Contoh ulat yang jadi daripada bangkai binatang mati berjalan. Ulat tadi tu hukum dia suci. Kena kat badan kita, tak perlu kita basuh. Itu makna dia. Bukan kata suci boleh makan, tak. Ulat semua tak boleh makan sebab benda jijik. Kan? Walaupun ulat sagu sekalipun tak boleh makan. Baik, seterusnya fasal yang ke-17 belum kita berakhir, iaitu najis itu ada 3. Pertama, najis mughallazah. Yang kedua, najis mukhaffafah. Yang ketiga, najis mutawassitah. Najis mughallazah itu najis anjing dan babi dan anak salah satu daripada keduanya. Jadi anjing dengan babi itu dipanggil najis mughallazah, dan juga keturunannya. Keturunannya ulama sebut macam contoh anjing bersetubuh dengan kambing dan melahirkan anak. Walaupun anak tu mukanya muka kambing, tetapi dia dipanggil anak anjing. Dari segi hukumnya dia adalah hukum anjing. Tapi nak berlaku tu agak susah lah juga kot. Sebab apa? Sebab mungkin dari segi kromosomnya tak sama. Tapi ulama fiqh bincang benda ni. Jadi anjing dan babi, maka dia dikira sebagai najis mughallazah. Dan cara menyucikan dia juga akan disebutkan selepas ini. Yang kedua, dan najis mukhaffafah, iaitu kencing bayi lelaki yang tidak diberi makan selain daripada susunya dan umurnya belum cukup 2 tahun. Pertama, bayi itu mesti bayi lelaki. Bayi perempuan, tak. Dia najis mutawassitah. Air kencing. Pertama, air kencing. Syarat yang pertama mesti air kencing. Selain pada air kencing, semua najis mutawassitah. Yang kedua, bayi lelaki. Kalau bayi itu perempuan, sejak daripada dia lahir lagi, najis mutawassitah. Yang ketiga, yang belum makan, melainkan susu. Dia makannya susu je. Tak kisahlah susu ibu dia ke, susu ibu orang lain ke, susu binatang ke, susu manusia ke. Semua itu najis mukhaffafah belaka. Yang penting susu. Dia tidak syarat susu manusia. Bahkan ulama sebut dalam kitab fiqh, kalau susu najis mughallazah pun boleh. Susu anjing contohnya. Tersilap bagi minum. Dia bagi minum ke anak dia, dia ingat susu binatang biasa, rupanya susu anjing. Maka air kencing budak tadi masih lagi najis mukhaffafah. Sebab apa? Sebab dia masih minum susu. Yang keempat, syaratnya belum cukup umur 2 tahun. Kalau dah 2 tahun lebih, maka dah jadi najis mutawassitah.
Dan yang ketiga, pembahagian najis yang ketiga, nama dia najis mutawassithah itu selain daripada najis mughallazah. Selain daripada najis mughallazah dan mukhaffafah, itu semuanya najis mutawassithah. Darah mutawassithah. Air kencing mutawassithah. Muntah mutawassithah. Dan lain-lain lagi lah. Itu semua selain daripada dua ni, semuanya mutawassithah belaka. Selain daripada mukhaffafah, selain daripada mughallazah, semuanya adalah najis mutawassithah. Macam mana cara membersihkan najis mughallazah, mukhaffafah, mutawassithah? InsyaAllah kita sambung pada siri yang keempat nanti, insyaAllah. Wallahu alam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.